Program vaksinasi penduduk terus diperhebat di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Tujuannya bagi mengelakkan risiko kepada penduduk. Kita ikuti perkembangan dari Kota Kinabalu petang ini bersama dengan Rita Alusius Malik. Rita. Betul, Redwin. Pemberian vaksin di kawasan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di sekitar Kota Kinabalu terus diperhebat menerusi program Bah Vaksin Kita. Lokasi kedua pemberian vaksin kali ini meliputi dua lokaliti PKPD di Kampung Kalansanan dan Kampung Warisan Inanam yang menyasarkan 700 penerima suntikan vaksin dos pertama. Menurut penyelaras Pusat Pemberian Vaksin PPV Daerah Kota Kinabalu, Dr. Suhaila Osman, program kali ini menggunakan dua bas khas sebagai PPV bergerak bagi menampung jumlah penerima vaksin yang ramai. Pada hari ini kami menjalankan program mobile vaksinasi COVID-19 di kawasan PKPD yang meliputi kawasan Kampung Warisan dan juga Kampung Kalansanan dengan menggunakan dua buah bas daripada LPPKN. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyelaras pemberian vaksin di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Ahmad Shah di Kampung Kalansanan Inanam. Tambahnya, aspek keselamatan kaki tangan dan penerima yang hadir di PPV sentiasa diberi keutamaan dengan menekankan prosedur operasi standar SOP yang ketat. PKPD Kampung Kalansanan yang sepatutnya berakhir esok dilanjutkan hingga 25 Ogos, manakala PKPD Kampung Warisan berkuat kuasa 3 hingga 16 Ogos. Sementara itu, pemberian vaksin kepada penduduk di kawasan PKPD turut dilaksana di 4 kampung sekitar Kota Kinabalu, iaitu Kampung Sembulan Tengah, Sembulan Lama, Sembulan Baru dan Kampung Sempelang. Program bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19 di kawasan PKPD itu menyasarkan vaksinasi ke atas 1,000 penduduk. Menurut pakar perubatan kesihatan awam Dr. Patman Arumugam, program ini dilaksana dengan pematuhan SOP ketat bagi mengelak risiko jangkitan kepada petugas dan penduduk yang hadir. Justru individu yang menunggu keputusan saringan COVID-19 berstatus kontak rapat dan bergejala tidak dibenarkan masuk ke kawasan PPV. Kawasan PKPD ini diberikan keutamaan untuk program vaksinasi kita. Tahu kita, kawasan PKPD ini ada banyak merupakan tempat hotspot lah, ada banyak kes positif. Jadi untuk mengurangkan risiko jangkitan kepada orang lain, kita masuk ke kawasan PKPD dan juga kita memberikan vaksinasi kepada penduduk di kawasan setempat lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM di Dewan Muhibah Sembulan Kota Kinabalu. Program hasil kerjasama Kementerian Kesihatan KKM dengan beberapa agensi termasuk Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Sabah ini dijayakan kira-kira 40 petugas terdiri kaki tangan KKM, sukarelawan sokongan vaksin COVID-19 MyVac dan anggota keselamatan. Kerajaan negeri terus berusaha menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK dalam kalangan penjawat awam menerusi kerjasama Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan bagi memastikan penjawat awam negeri ini lengkap 2 dos vaksin. Usaha itu juga demi memastikan premis kerajaan menjadi tempat yang selamat dan tidak membimbangkan orang ramai ketika berurusan sekaligus melancarkan operasi perkhidmatan awam. Timbalan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah, JEWA, Haslina Ismail, menasihati penjawat awam segera mendapatkan vaksin sekaligus merealisasikan sasaran kerajaan mencapai imuniti kelompok dalam memerangi pandemik COVID-19. Kita ingin memastikan premis-premis kerajaan dan juga penjawat awam di negeri dan juga persekutuan untuk mendapat herd immunity di kalangan penjawat awam, yang mana kita ingin premis kerajaan itu selamat dan juga akan tetap beroperasi walaupun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Beliau yang juga penyelaras suntikan bagi penjawat awam kerajaan negeri berkata demikian kepada RTM di Pusat Pemberian Vaksin PPV Wisma Wanita Kota Kinabalu. Sementara itu, penjawat awam menyifatkan inisiatif ini sebagai langkah tepat memandangkan perkhidmatan awam berdepan masyarakat umum.
Kepentingan untuk mendapatkan vaksin ni memang sangat jelas untuk menjaga diri kita sendiri, menjaga orang sekeliling kita. Saya sebagai penjawat awam, saya juga dapat menjaga rakan sekerja saya dengan siapa saya bertemu pada hari itu. Pada yang di luar sana, janganlah takut ambil vaksin ni. Saya harap kita semualah vaksin untuk kebaikan kita semua. Saya harap kawan-kawan juga semua haruslah vaksin untuk kebaikan kita, kesihatan dan untuk seluruhlah rakyat negeri Sabah ini. PPV Wisma Wanita dikhususkan untuk vaksinasi penjawat awam dan telah beroperasi sejak 15 Jun lalu. Penduduk di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD diminta memberi kerjasama dengan tidak melarikan diri dari lokaliti PKPD atau keluar rumah sekiranya tiada keperluan. Kerjasama seumpama penting dalam usaha membantu kerajaan mengekang penularan pandemik COVID-19 sekaligus mengelak pertambahan lokaliti PKPD. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Mazli Mazlan menegaskan polis tidak akan teragak-agak mengambil tindakan terhadap penduduk yang melarikan diri atau melanggar prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Orang ramai yang mana kawasan mereka telah di-PKPD-kan supaya mematuhi SOP yang telah ditetapkan, dan kita berharap agar orang ramai di kawasan yang telah di-PKPD-kan itu agar tidak keluar ataupun melarikan diri daripada kawasan-kawasan yang telah di-PKPD-kan. Beliau ditemui pemberita selepas program op bantu Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Belud di Kampung Lahanas, Kota Belud. Beliau juga meminta mereka yang telah lengkap 2 dos vaksin tidak leka dan terus mematuhi SOP kerana vaksin bukan jaminan untuk tidak dijangkiti virus berkenaan. Kerajaan Sabah hari ini menerima bayaran dividen berjumlah 2.74 juta ringgit daripada Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah LPPS. Pembayaran dividen itu merupakan keuntungan LPPS bagi tahun 2019. Majlis penyerahan replika cek dividen LPPS ini berlangsung di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS Kota Kinabalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menerima replika cek ini daripada Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerja Raya Sabah, Datuk Seri Bong Mokhtar Radin. Hadir bersama Timbalan-Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Ketingan dan Datuk Dr. Joakim Gun Salam, Setiausaha Tetap Kementerian Kerja Raya Muhammad Jasmin Julpin, Pengerusi LPPS Datuk Dr. Zaki Gusmiah dan Pengurus Besar LPPS Felix Liangson. LPPS merupakan sebuah badan berkanun negeri yang ditubuhkan pada tahun 1968. Situasi semasa wabak denggi di Sabah. Jumlah kumulatif kes denggi meningkat kepada 1,068 kes dengan pertambahan 6 kes baharu semalam. Daripada jumlah kes baharu itu, 2 kes direkodkan di Sandakan dan masing-masing 1 kes di Kota Kinabalu, Lahadatu, Semporna dan Kuala Penyu. Berdasarkan infografik Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS, Kota Kinabalu masih mencatatkan kes kumulatif tertinggi iaitu 286 kes, diikuti Tawau 207, Lahadatu 108, Semporna 97 dan Sandakan 67 kes. Dalam pada itu, 4 lokaliti merekodkan wabak aktif di negeri ini. Lokaliti terbabit 3 di Kuala Penyu iaitu Sarap, Menumbuk Darat dan Sekalong serta Taman Jindo Fasa 5 di Kota Kinabalu. Bagaimanapun, status wabak di kesemua lokaliti berkenaan terkawal. Setakat ini, wabak tersebut mengorbankan 3 nyawa. Justru JKNS mengajak orang ramai meluangkan masa 10 minit seminggu untuk mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes di kawasan kediaman masing-masing. Baik, sekian paparan dari negeri di Bawah Bayu. Tepati janji temu vaksinasi anda. Jayakan sasaran imuniti kelompok. Lindung diri, lindung semua. Kita kembali bersama Redwin. Silakan.